Hai, Assalamualaikum. Nama saya Anisha Mimi binti Muhammad Raizi. Nombor matrik saya adalah 148792. Saya dan partner saya iaitu Atika Nazira, kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tajuk alat-alat berfikir. Okey. Alat-alat berfikir ni berada di bawah COT ataupun Cognitive Research Trust ataupun lebih dikenali sebagai COT. Okay, kod ni selalunya digunakan di dalam sebagai kaedah pembelajaran di dalam kelas yang melibatkan antara pelajar dan guru semasa proses pembelajaran. Kod ni diperkenalkan oleh Edward de Bono dan kaedah ini merupakan kesan yang sangat memberangsangkan setelah dilaksanakan di negara-negara barat. Oleh itu, KPM ataupun Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengambil pendekatan terhadap kaedah ini supaya digunakan di dalam proses pembelajaran di sekolah di Malaysia. Okey, untuk slide yang seterusnya iaitu 7 alat berfikir. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang kod. Okey, kod ni dia ada 6. Tapi saya hanya menjelaskan lebih terperinci iaitu kod 1. Kod 1 ni adalah keluasan persepsi. Ia bertujuan untuk memperluaskan lagi persepsi pemikir dan meningkatkan pemikiran kreatif. Okey, di bawah kod 1 ni dia ada 7 alat berfikir iaitu AGO, kedua CAF, ketiga APC, keempat OPV, kelima FIP, keenam PMI dan yang terakhir sekali adalah CNS. Okey, alat berfikir nombor 1 ni adalah AGO, aims, goal dan objektif. Okey, dalam kata erti lain lah, AGO ni tujuan, matlamat dan juga objektif. AGO ni juga dapat membantu kita mengawal pemikiran supaya bertujuan, bermatlamat dan juga berobjektif. Selain itu juga, dengan penggunaan AGO ni dalam menyelesaikan sesuatu masalah dapat membantu kita untuk mengingati fokus pemikiran kita. Sebagai contohnya, kita akan lebih cenderung untuk mengingati apa yang kita nak untuk menyelesaikan masalah tersebut. AGO ni juga dapat membantu kita untuk memahami pemikiran orang lain sekiranya kita tahu apa AGO mereka. Okay, AGO ni merupakan satu komponen sebab walaupun AGO ni 3 perkataan tetapi ia membawa satu maksud iaitu maksud yang sama iaitu tujuan. Okey, untuk slide seterusnya adalah contoh penggunaan AGO. Okey, contohnya apakah AGO pemilihan pekerjaan dalam sektor kerajaan? Yang pertama, apakah AGO rancangan? Kedua, adakah tindakan terkeluar daripada AGO? Ketiga, bagaimanakah untuk memastikan AGO dapat dicapai? Okey. Contohnya, apakah AGO rancangan? Apakah rancangan kita untuk memilih pekerjaan dalam sektor kerajaan? Contohnya, senaraikan tujuan, matlamat dan objektif dalam pemilihan pekerjaan. Yang kedua iaitu adakah tindakan terkeluar daripada AGO? Adakah tujuan kita tadi tu terkeluar daripada AGO? Okey, contohnya memastikan sama ada tindakan yang ingin diambil terkeluar ataupun tidak daripada AGO. Yang ketiga, bagaimanakah untuk memastikan AGO dapat dicapai? Yang ketiga ni, bagaimana kita nak tahu ataupun bagaimana kita nak memastikan yang kita punya pilihan tadi tu tak terkeluar daripada AGO kita, daripada tujuan kita.
iaitu menyenaraikan perkara-perkara yang harus dilakukan untuk memastikan AGO tercapai. Okey, yang kedua, alat berfikir yang kedua adalah CAF ataupun Consider All Factors, ataupun dalam bahasa BM-nya adalah mempertimbangkan segala faktor. Okey, dengan penggunaan CAF ni, dia memaksa kita untuk mengambil kira faktor-faktor penting sebelum membuat keputusan. Penggunaan CF ni juga mengelakkan kita supaya kita tidak lupa ataupun meninggalkan faktor yang penting ketika berfikir. Okey. CEF ni digunakan secara ataupun dalam bentuk soalan yang mempunyai kehendak soalan. Contohnya, apakah faktor yang perlu diambil kira? Nombor 2, faktor yang tertinggal. Dan ketiga, faktor apa yang belum dinyatakan. Okey, slide seterusnya adalah slide contoh penggunaan CAF. So, contohnya, apakah tajuk lah soalan yang kita nak cari CAF dia. Apakah hadiah hari jadi yang sesuai bagi rakan anda? Okey, tiga komponen yang seharusnya kita tengok dahulu melalui CAF ni. Satu adalah menyenaraikan semua faktor yang berkaitan. Kedua, mempertimbangkan setiap faktor. Ketiga, apakah keputusan selepas pertimbangan sewajarnya dibuat ataupun yang pertimbangan sebelum kita membuat keputusan. Satu, iaitu menyenaraikan semua hadiah yang sesuai. Kedua, mempertimbangkan semua hadiah daripada aspek seperti harga, fungsi, kualiti dan sebagainya. Dan seterusnya adalah membuat keputusan sama ada hadiah yang mana yang terbaik untuk diberi kepada rakan anda berdasarkan perbincangan yang dilakukan, berdasarkan CAF yang telah anda lakukan. Okey, melalui kaedah CAF ni juga pelajar dapat membuat keputusan yang terbaik selepas mempertimbangkan segala faktor. Okey, slide seterusnya ni pula adalah alat berfikir yang ketiga, iaitu APC ataupun Alternative, Possibilities and Choices. Okey, dalam bahasa Melayu pula alternatif, kemungkinan dan juga pilihan. Penggunaan APC ni juga dia menggalakkan pemikiran kreatif. Dia menggalakkan seorang pelajar tu berfikiran kreatif apabila sebelum membuat keputusan. Okey, APC ni digunakan untuk mencari penyelesaian baru, idea baru ataupun cara baru untuk melakukan sesuatu. Okey, APC ni juga membolehkan kita mengenal pasti alternatif, kemungkinan, pilihan sebelum membuat keputusan. Okey, slide seterusnya. Seperti biasa, contoh penggunaan APC. Okey, situasi yang diberikan adalah banjir kilat yang berlaku semakin berleluasa. Okey, apakah APC yang perlu kita gunakan ataupun bagaimana kita nak menggunakan APC ni? Satu, apakah cara-cara yang berlainan untuk menyelesaikan masalah ini? Kedua, apakah baik buruk cadangan tersebut? Yang ketiga adalah manakah cadangan yang terbaik? Okey, untuk penggunaan APC satu tadi iaitu apakah cara-cara yang berlainan untuk menyelesaikan masalah ini, iaitu memperbaiki
sistem peparitan atau memperdalamkan sungai. Dia ada dua yang diberikan. Satu, memperbaiki sistem peparitan. Yang kedua adalah memperdalamkan sungai. Okey, yang kedua, apa yang kita gunakan? Apakah baik buruk cadangan tersebut? Okey, yang buruknya ataupun kesan buruknya adalah kos tinggi dan mengambil masa yang lama. Bagi kesan baik pula adalah kesan yang efektif dan menjimatkan kos. Okey. Yang ketiga pula iaitu yang manakah cadangan yang terbaik? Okey, cadangan yang terbaiknya adalah memperbaiki sistem peparitan. Okey, kaedah EPC ni sebenarnya dapat merangsangkan pemikiran pelajar untuk memikirkan pelbagai cara ataupun kaedah untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan. Okey. Itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada partner saya iaitu Atika Nazirah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Atika Nazirah binti Mustafa, nombor kad matrik 146683. Jadi saya akan menyambung perbentangan iaitu saya akan menjelaskan apa itu OPV. OPV ialah satu akronim daripada perkataan Other People's Views. Jadi ianya digunakan untuk menerima ataupun memandang pendapat ataupun pandangan daripada orang lain. Kadang-kadang apa yang kita fikirkan tidak akan disetujui oleh orang lain. Contoh kalau kita cakap pasal telur dadah lagi sedap. Ada orang cakap telur mata lagi sedap. Itu baru cerita pasal telur. Jadi apa yang ingin saya tekankan di sini ialah kita harus belajar untuk menerima pandangan daripada orang lain, kerana setiap pandangan atau pendapat daripada setiap individu adalah berbeza. Contohnya di sini, kalau kita boleh lihat, contoh di sini ialah satu tajuk perbincangan mengenai telefon pintar. Untuk yang menjadi mangsa, mereka tidak akan setuju kerana mereka akan memikirkan bahawa membawa telefon bimbit ke sekolah adalah satu hal yang harus dilakukan. Tetapi dari sudut pandangan ibu bapa ataupun guru, mereka tidak akan setuju jika pelajar diberi kebenaran untuk membawa telefon bimbit ke sekolah, kerana mereka akan membuat satu pandangan bahawa pelajar tidak akan belajar jika mereka dibenarkan untuk membawa telefon bimbit ke sekolah. Okey, seterusnya ialah FIP, iaitu akronim daripada perkataan First Important Priorities. Jadi FIP digunakan untuk mengambil kira apakah perkara yang penting dalam membuat sesuatu keputusan. Ianya boleh digunakan selepas penggunaan CAF dan C dan S, iaitu selepas kita mengambil kira semua kesan dan akibat tentang sesuatu keputusan, jadi kita akan membuat penilaian tentang apakah faktor yang paling penting dalam membuat keputusan. Jadi di sini ialah contoh FIP, iaitu berkenaan dengan pemilihan tempat untuk menyambung pelajaran. Jadi apakah faktor yang paling penting untuk kita menyambung pembelajaran? Contohnya faktor tempat, faktor keselamatan. Yang kedua ialah apakah perkara yang paling penting selepas kita membuat sesuatu penilaian tentang perkara yang penting. Jadi daripada perkara-perkara yang penting tersebut, apakah perkara yang paling penting yang perlu kita lihat dalam membuat sesuatu keputusan. Okey, dengan ini perkara yang paling penting akan diutamakan terlebih dahulu. Seterusnya ialah PMI, iaitu plus, minus dan interesting. Okey, tiga idea ini adalah idea untuk menilai sesuatu kebaikan, keburukan dan juga apa yang menarik tentang penilaian tersebut.
Jadi, PMI ini adalah suatu cara untuk mengelakkan pemikir untuk berfikir terlalu emosi dan juga berfikiran terlalu negatif. Jadi, kita akan melihat dari aspek positif, negatif dan juga apa yang menarik tentang sesuatu idea yang kita nilai. Okey, jadi di sini ialah contoh PMI. Kebaikannya adalah pelajar fasih bahasa Inggeris. Contoh, keburukannya bila dia fasih berbahasa Inggeris, maka dia akan berkurang untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Tapi apa yang menariknya adalah pelajar yang fasih dalam bahasa Inggeris ini akan dapat menandingi pelajar daripada luar negara. Itu ialah contoh PMI. Jadi pada akhir pembincangan, guru akan dapat membuat satu keputusan yang baik berdasarkan situasi tersebut. Adakah bahasa Inggeris harus menjadi bahasa yang wajib di sekolah ataupun tidak. Okey, bagi contoh yang lain pula ialah kalau kita ingin memilih sesuatu tudung ataupun perempuan ingin membeli sesuatu pakaian, dia akan melihat dari sudut positif, apakah kebaikannya. Contohnya, dia hendak memilih baju, apakah kebaikan kalau dia beli baju tu. Contoh, kalau dia beli baju tu, dia akan nampak cantik, kelihatan cantik, nampak tinggi. Dari segi negatif pula, kalau pakai baju tu, dia akan kelihatan kurus sangat ke, gemuk sangat ke. Contohnya lah. Seterusnya, kalau dari segi yang menariknya, apakah yang menarik jika dia pakai. Contohnya, baju tersebut adalah baju yang limited edition. Contoh. Okey, yang terakhir ialah C dan S, iaitu consequence dan sequels, iaitu kesan dan akibat daripada sesuatu kesan yang telah kita nilai. Jadi, menurut Edward de Bono, ada 3 jenis kesan, iaitu kesan jangka pendek, kesan jangka sederhana dan juga kesan jangka panjang. Okey, contohnya di sini ialah mengenai muzik, iaitu muzik dapat membantu perkembangan bahasa Inggeris. Yang pertama ialah apakah cadangan berkenaan dengan berjaya. Contohnya, apabila pelajar belajar sesuatu muzik, mereka akan berjaya dari segi penambahan kosakata. Mereka akan dapat perkataan bahasa Inggeris yang baru, dapat knowledge yang baru. Okey, yang kedua ialah apakah risiko yang mungkin mereka hadapi. Okey, contohnya mereka akan menghadapi risiko menyalahgunakan tata bahasa kerana mereka bukanlah belajar daripada seorang guru, tapi belajar melalui muzik saja. Yang ketiga ialah apakah kesan serta-merta jangka masa panjang dan jangka masa pendek. Okey, yang kesannya ialah pembendaharaan kata yang luas. Okey, itulah contoh kesan dan akibat daripada sesuatu perkara. Okey, secara keseluruhannya ialah alat berfikir dapat membantu kita untuk meluaskan pemikiran. Jadi, kita akan membuat sesuatu penilaian secara kreatif, secara kritikal dan dapat membantu kita untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Alat berfikir juga dapat membantu kita untuk menjadi seorang pemikir yang kreatif dan juga dapat membuat satu keputusan yang berkesan. Seterusnya juga ialah pemikir dapat menjadi seorang pemikir yang mempunyai idea yang tersusun, idea yang jelas dan juga tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu perkara. Sekian, terima kasih.